Peristiwa penting dalam perjalanan hidup seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, penghulu para rasul, dilahirkan di Syu'aib, Mekah pada subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, permulaan tahun Gajah dan tahun ke-40 pemerintahan Raja Kisra Anushirwan, bersamaan 20 atau 22 April 571 Masihi. Betapa mulianya baginda telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak detik kelahirannya yang penuh indah dan luar biasa. 1 hingga 4 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 1 hingga 4 tahun, baginda yang menjadi anak yatim sejak sebelum kelahirannya telah diambil oleh Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad sebagai anak susuannya. Betapa berkatnya susu seorang bakal Rasul ketika itu, sehinggakan susu Halimah penuh sebaik sahaja mariba baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sahaja, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika itu juga terlihat melalui uncang unta ternakan mereka yang penuh dengan susu walaupun ketika itu sedang musim kemarau. Selain itu, keldai betina Halimah yang membawa baginda sallallahu alaihi wasallam mampu merentasi perjalanan dengan begitu gagah sehingga tidak dapat disaingi oleh keldai-keldai yang lain. Keajaiban berlaku lagi sebaik sampainya mereka di perkampungan Bani Sa'ad. Bumi yang sebelum itu kering kontang kini subur, menghijau dengan rimbunan tumbuhan. Kambing-kambing mereka berisi dan dipenuhi susu, sedangkan ternakan orang lain masih tidak mengeluarkan susu walau setitik pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti menyusu pada usia 2 tahun dan membesar dengan sihat dan cerdas, berbeza dengan kanak-kanak sebaya baginda. Walaupun sudah habis menyusu, namun dik sayangnya Halimah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda terus tinggal bersamanya atas keizinan ibunya Siti Aminah. 5 tahun. Ketika usia baginda 5 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika baginda sedang bermain-main bersama kanak-kanak yang lain. Jibril alaihi salam telah mengambil baginda lalu merebahkan baginda. Kemudian Jibril alaihi salam telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah dari hati baginda sambil berkata, "Ini ialah bahagian syaitan yang terdapat di dalam dirimu." Kemudian Jibril alaihi salam menyucikannya di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu, Jibril alaihi salam menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat permainannya tadi. Anak-anak kecil yang bermain bersama baginda sallallahu alaihi wasallam tadi pergi mengadu kepada ibunya dengan mengatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Orang ramai menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan pucat kerana baginda masih dalam ketakutan. 6 tahun. Rintitan daripada kejadian aneh yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Halimatus Sa'diyah telah memulangkan Nabi ke pangkuan bundanya. Ketika berusia 6 tahun, baginda berangkat ke Yathrib dengan ibu, datuk dan khadam mereka untuk menziarahi kubur ayahandanya, Abdullah, sejauh 500 km perjalanan. Mereka menetap selama sebulan di sana. Semasa dalam perjalanan pulang semula ke Mekah, Siti Aminah diserang penyakit dan meninggal dunia di sebuah tempat yang bernama Al-Abwa, sebuah daerah yang terletak di antara Mekah dengan Madinah. 6 hingga 8 tahun. Setelah menjadi yatim piatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh nendanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib membawa baginda pulang ke Mekah. Dia menjaga dan mengasihi cucunya yang seorang ini melebihi cucu-cucunya yang lain.
Kasih sayangnya mencurah-curah tumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sikap baginda yang sangat santun dan menenangkannya. Segala perlakuan baginda sallallahu alaihi wasallam disenanginya. Beliau yakin suatu hari nanti cucundanya itu akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Malangnya, ketika usia baginda 8 tahun 2 bulan 10 hari, nenda baginda yang penyayang ini meninggal dunia. Walau bagaimanapun sebelum wafat, Abdul Muttalib sempat berwasiat dan menyerahkan penjagaan cucundanya itu kepada anaknya, Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun. Ketika berusia 8 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Abu Talib dengan sebaik-baiknya. Malah Abu Talib sering mengutamakan baginda melebihi anak-anaknya yang lain. Selama 40 tahun lamanya Abu Talib menyokong, melindungi, menjaga dan sanggup bertelagah dengan kabilahnya sendiri semata-mata mahu mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. 12 tahun. Ketika berusia 12 tahun, baginda dibawa oleh Abu Talib berniaga di negeri Syam. Apabila tiba di Busra, terdapat seorang pendeta yang dikenali sebagai pendeta Buhaira telah menemui mereka dan mengundang mereka sebagai tetamu. Ini bukanlah satu kebiasaan kerana Buhaira jarang keluar untuk bertemu dengan sesiapa. Namun, kerana ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bakal Nabi yang sangat dikenali dengan segala sifatnya melalui kitab agama terdahulu, beliau sanggup menjemput mereka ke rumahnya. 25 tahun. Ketika awal usia remaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai penggembala kambing. Kemudian ketika berusia 25 tahun, barulah baginda mula berjinak-jinak dengan lapangan perniagaan. Ketika inilah Siti Khadijah mengupah baginda ke negeri Syam untuk membawa barang dagangannya bersama budak suruhannya, Maisarah. Ketika itu, Khadijah binti Khuwailid ialah seorang saudagar dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, Khadijah mendapati keuntungan hasil dagangannya lumayan, suatu keberkatan yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Tambahan pula dengan cerita-cerita budak suruhannya Maisarah mengenai pengalaman sepanjang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap dan budi pekerti yang lemah lembut, akhlak yang mulia, minda yang pintar dan perwatakan yang jujur serta tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menarik perhatian Khadijah. Beliau merasakan telah bertemu permata hati idamannya, walaupun sebelum itu beliau menolak banyak lamaran yang datang ingin menyuntingnya. Khadijah benar-benar tertarik dengan kepribadian Nabi yang amanah dan mulia. Hasrat hatinya itu disuarakan kepada sahabat karibnya, Nafisah binti Maniyah. Maka Nafisah pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan hasrat Khadijah kepada baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dan menerima lamaran Khadijah untuk berkahwin dengan baginda. Ketika itu, baginda berusia 25 tahun, manakala Khadijah berusia 40 tahun. (35 tahun). Sewaktu usia baginda 35 tahun, Kaabah telah mengalami keruntuhan pada strukturnya. Maka kaum Quraisy telah memutuskan untuk membinanya semula. Setelah selesai pembinaan semula Kaabah, tibalah masa untuk menempatkan semula Hajarul Aswad di sisi Kaabah. Kaum Quraisy berselisih pendapat siapakah yang layak untuk mengangkat dan meletakkan batu itu di tempatnya. Perbalahan berlarutan hingga malam kelima, sehingga hampir membawa kepada pergaduhan dan pertumpahan darah. Akhirnya tampil Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengemukakan cadangan untuk menerima penyelesaian daripada orang yang pertama memasuki masjid melalui pintu utama, dan orang itulah yang akan menjadi hakim.
Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat sebagai orang yang pertama memasuki masjid menerusi pintu itu. Mereka pun gembira seraya berteriak, "Itu Al-Amin, itu Muhammad. Kami semua pasti bersetuju jika dia yang memberikan penyelesaian." Setelah diceritakan permasalahan yang berlaku, baginda meminta sehelai kain, lalu diletakkan Hajarul Aswad di atas hamparan kain itu dan meminta setiap ketua kabilah memegang hujung kain, seterusnya meminta mereka mengangkatnya. Setelah itu, baginda sendiri sekali lagi meletakkan batu itu dengan tangan baginda ke tempat asalnya. Demikianlah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin terserlah dengan penyelesaian masalah ini sehingga dapat diterima oleh semua kaum. 40 tahun. Ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri 40 tahun, baginda mula kerap menyendiri untuk bertafakur, memikirkan tentang hakikat kehidupan dan cara hidup masyarakatnya. Baginda gemar mengasingkan diri, beruzlah ke Gua Hira di Bukit An-Nur untuk beberapa hari. Baginda menghabiskan masanya di sana untuk berfikir mengenal alam semesta dan Tuhan yang menciptakannya lantaran tidak dapat menerima akidah syirik pegangan kaumnya. Sesungguhnya, uzlah baginda ini merupakan sebahagian daripada takdir yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda sebagai persiapan untuk menyempurnakan risalah kerasulan baginda. Aktiviti uzlah baginda ini berlangsung selama 3 tahun sebelum tiba detik untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu pertama. Pada hari Isnin, 21 Ramadan, tahun ke-40 kelahiran baginda, bertepatan dengan 10 Ogos 610 Masihi, baginda didatangi Jibril yang membawa risalah pertama melantik baginda sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dirakamkan dalam Sahih Al-Bukhari dan diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wahyu yang pertama-tama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang benar pada waktu tidur. Pada waktu itu, tidak ada satu mimpi pun yang baginda alami melainkan mimpi itu datang seperti cahaya pagi. Selanjutnya, baginda suka berkhalwat, yakni menyendiri. Beliau berkhalwat di Gua Hira. Di sana baginda beribadah selama beberapa malam dan pulang untuk mengambil bekalan untuk berkhalwat semula. Sehingga akhirnya datanglah kepadanya kebenaran, yakni wahyu, pada saat baginda berada di gua itu.